E-dagang merujuk kepada kedua-dua transaksi dan membeli belah dalam talian serta transaksi elektronik. E-dagang membolehkan anda membeli belah dan menjual produk di skala global 24 jam sehari. Aktiviti ini meningkat di Malaysia semasa pandemik global COVID-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan dan Penutupan menyeluruh. Dalam era globalisasi, semua jenis transaksi boleh dilakukan secara dalam talian. Dengan perubahan gaya hidup yang semakin sibuk, transaksi dalam talian kini semakin mendapat tempat di mata masyarakat berbanding dengan pembelian konvensional yang memerlukan pembeli mengambil barang di kedai. Pembelian dalam talian lebih mudah dan menjimatkan masa kerana semua transaksi dilakukan secara maya. Di negara maju, membeli belah secara dalam talian telah lama mendapat tempat di mata masyarakat dan trend ini berkembang pesat Melalui pembelian dalam talian, pembeli dapat melihat barangan yang ingin dibeli dan membuat perbandingan dari segi harga, kualiti dan jenama sebelum membuat tempahan. Pada masa ini, dengan peningkatan penduduk tempatan yang berkemampuan untuk memiliki telefon pintar dan juga mempunyai capaian internet yang lebih baik, penggunaan internet semakin meningkat di Malaysia. Penduduk tempatan menghabiskan purata kira-kira 6.6 jam sehari dalam talian dan telefon pintar ialah peranti yang paling kerap digunakan. Apabila permintaan pengguna meningkat, beli belah dalam talian kini bukan sekadar satu klik pada platform beli belah. Tetapi di Malaysia, beli belah melalui penstriman langsung semakin popular melalui pelbagai platform, terutamanya di Facebook apabila lebih ramai peniaga menggunakan aliran digital terkini untuk menarik perhatian pengguna. Antara kelebihannya adalah mudah untuk membeli pelbagai jenis makanan. Pelanggan tidak perlu singgah dari satu kedai ke kedai yang lain untuk mencari makanan yang menepati cita rasa mereka. Sekarang, pelanggan boleh mencari pelbagai jenis makanan yang menepati cita rasa mereka di atas satu platform sahaja. Seterusnya, memudahkan proses membuat pesanan. Secara tradisinya, orang terpaksa membuat panggilan untuk buat pesanan atau pergi ke restoran untuk pesan makanan dibawa pulang. Buat pesanan di atas telefon kadang-kadang boleh berlaku kesilapan. Penyesalannya terbaik adalah beralih kepada pesanan dalam talian. Kelebihan yang ketiga ialah pengurusan pesanan yang cekap. Ia dilengkapi dengan sistem pengurusan pesanan yang menyelaraskan seluruh proses pemesanan mulai melakukan pesanan hingga kepada proses penghantaran. Setiap kali pelanggan membuat pesanan, sistem pesanan dalam talian yang berkesan menghantar memberitahu melalui email atau SMS dan juga dilengkapi dengan sistem GPS yang membantu pihak restoran mengetahui lokasi alamat pelanggan dengan betul memastikan penghantaran cepat dan tepat pada masanya. Kelebihan yang keempat ialah peniaga boleh pantau situasi semasa perniagaan. Ia adalah faedah terbesar untuk servis order food dari sistem pesanan dalam talian. Ia dapat memberikan maklumat tepat mengenai aliran tunai di restoran. Peniaga dapat mengawasi kos yang dikeluarkan semasa menyediakan pesanan dan membandingkan dengan hasil jualan kasar. Semua ini dapat bantu usaha restoran mengesan keuntungan. Pada hari menerima ratusan pesanan, sistem pesanan dalam talian akan memberikan terjemahan wang yang tepat bagi setiap pesanan tanpa perlu melihat daftar tunai. Memiliki data pelanggan yang lebih baik. Siapa pelanggan tetap? Siapa pula pelanggan baru? Apa review maklum balas dari pelanggan? Apa yang mereka suka pesan dari restoran? Menu makanan mana satu yang paling popular? Adakah mereka mengetahui proses dan tawaran di laman web? Adakah pelanggan lebih suka membuat pesanan dari laman web atau aplikasi? Semua jawapan untuk soalan ini dan soalan lain yang berkaitan dapat dijawab menggunakan analisis yang disediakan oleh sistem pesanan dalam talian. Data ini berharga kerana peniaga dapat menggunakannya untuk melihat perkembangan dan situasi sama pelanggan terhadap perniagaan. Pengusaha restoran juga dapat menyesuaikan menu, harga tawaran dan sebagainya untuk memberikan pengalaman yang lebih baik untuk semua orang. Antara kekurangan trend pesanan makanan dan barangan atas talian ialah kekurangan komunikasi di antara pembeli dan juga penjual, iaitu tiada interaksi yang akan berlaku di antara pembeli dan juga penjual untuk melakukan sebarang promosi. Yang kedua ialah
ketidakupayaan para pelanggan untuk menguji produk sebelum membeli. Sebagai contoh, apabila seseorang tersalah memilih saiz pakaian, ia akan mengambil masa yang lebih lama untuk memulangkan semula pakaian tersebut dan digantikan dengan saiz yang betul. Yang ketiga, memerlukan sambungan internet yang selamat. Sambungan yang tidak kuat boleh mengakibatkan pesanan hilang dari sistem. Yang keempat, penipuan dan pencurian maklumat peribadi iaitu hacker. Semasa membuat pembayaran atas talian, hacker boleh mencuri data melalui sambungan internet atau mengoram sistem seperti Shopee, Zalora dan lain-lain. Kekurangan yang terakhir adalah kelewatan dalam menerima produk. Penghantaran mengambil masa lama sekiranya berlaku kemalangan yang tidak dapat dielakkan seperti tersalah alamat atau barang tercicir dari kenderaan yang digunakan untuk menghantar pesanan. Konklusinya, penghantaran barangan dan makanan secara online sudah menjadi norma baharu dalam kalangan masyarakat kini. Secara menyeluruh, penghantaran barangan dan makanan secara online merupakan satu bentuk mutualism yang juga memanfaatkan pihak pengguna dan pihak penjual. Oleh itu, rakyat Malaysia digalakkan untuk membeli barangan dan makanan secara online demi kebaikan bersama. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.